للنبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب النظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كامل الدين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وسلطانك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من قدائن رحمتك يا راحمين. رب يسر ولا تعسر يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni sama-sama kita bertukar-tukar maklumat mengenai malam Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr itulah satu-satunya malam yang semua umat Islam yang beriman menunggu-nunggu kedatangannya. Setahun menunggu. Sebab dalam setahun tu hanya ada satu malam sahaja. Ya, kalau dikira tahun dalam setahun ada 365 hari. Jadi salah satu malam dalam bulan Ramadan akan berlaku Lailatul Qadr. Jadi berbahagialah mereka-mereka yang dapat malam Lailatul Qadr itu. Dia beribadat pada malam itu. Dia bermunajat pada malam itu. Dia berzikir pada malam itu. Dia membaca Al-Quran pada malam itu. Maka dia amat berbahagia. Jadi malam ini kita tengok ada dua perkara yang nak dikongsi bersama, iaitu mengenai malam Lailatul Qadr dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 4 yang berbunyi, firman Allah SWT, Inna anzalnahu fi lailati mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turun Al-Quran itu pada malam barakah. Pada malam barakah. Ai fi lailatul qadr. Barakah itu ia dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadr. Begitu juga dalam surah lain yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turun Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Jadi Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sebanyak 6,236 ayat kesemuanya. 6,236 ayat itu yang tercatat dalam tafsir Azhar. Ya, 6,236. Dalam 6,236 itu, ya, Allah SWT turunkan pada Nabi Muhammad, minta disampaikan kepada umat-umatnya. Bila sebut umat, termasuk yang beriman dan yang bukan beriman, termasuk jin. Ya, termasuk jin. Jin ni pun dia kena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Quran itu dia mengandungi berita-berita baik, berita-berita pengancam, dan ia menjadi peraturan kepada manusia, kerana di dalamnya ada undang-undang
ada peraturan, ada sejarah, ya, menceritakan kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tu juga, ya, bukan saja sampai dekat dunia, menceritakan juga mengenai peraturan-peraturan di akhirat, ya, peraturan-peraturan di akhirat. Jadi dia tidak terikat dunia aja, sampai kepada akhirat. Maka dengan sebab itu, ya, segala peraturan dan undang-undang, hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran, wajib kita mengimaninya, wajib mematuhinya, wajib menggunakannya. Wajib mematuhinya, wajib memakainya, wajib menerimanya, wajib mematuhinya. Satu contoh. Di dunia hari ini, orang berebut mengenai harta. Semua berebut mengenai harta. Kadang-kadang seorang yang meninggal, dia tinggal anak yatim. Bukan hartanya itu ditadbirkan oleh seseorang. Itu harta anak yatim. Orang balun saja harta anak yatim. Lama mana makan? Selama-lama yang dia makan. Maka selama itulah dia melakukan satu dosa. Itu juga kalau seorang anak dia meninggal, dia ada meninggalkan harta, sepatutnya menantunya itu kena bagi kepada mak dan ayah, mak dan ayah si arwah tadi. Tapi tak bagi. Dia kata, aku ni isteri si Fulan, maka hartanya semua hak aku. Sedangkan harta itu kepunyaan arwah suaminya. Selama mana dia makan, selama itulah. Ini memang berlaku dalam masyarakat hari ini. Ini memang berlaku. Memang berlaku. Terabailah orang tua berkenaan. Terabailah ibunya. Terabailah bapaknya. Kan? Seorang suami yang berkahwin dua, dia lebih rapat dengan isteri mudanya. Bila dia meninggal, isterinya membolot semua hartanya tanpa memberi hak kepada isteri tua, tanpa memberi hak kepada anak isteri tua. Selama mana dia makan, maka selama itulah dia menanggung beban dosanya. Ini benda makan. Benda makan. Kalau dah berlaku kesalahan, dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah sebagai taubat nasuha. Bila nak taubat nasuha ini, kalau kita ada hutang ataupun ada hubung kait dosa kita dengan makhluk lain, maka selesaikanlah dengan makhluk itu. Kalau dia kata, kau kena bayar balik lah. Kena bayar. Kena bayar. Sebab kita dah makan. Kena bayar. Kalau dia kata, tak apalah, aku halalkanlah. Alhamdulillah. Taubatlah kita dengan Allah SWT. Kalau dia kata, kau kena bayar. Dia kena bayar. Kira lah berapa kena bayar. Hutang kita dengan Allah pun kena bayar. Dalam bulan Ramadan, tak puasa, kena bayar. Tak boleh tak bayar. Kena bayar. Kalau dia sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia kena bayar dengan fidyah. Kan? Kalau dia sakit ada harapan sembuh, sakit biasalah, ataupun dalam perjalanan dan sebagainya, boleh tinggal puasa, tapi kena ganti pada hari yang lain. Itulah peraturan-peraturan
sikit sebanyak yang dapat diterangkan apa yang ada dalam Al-Quran dari segi makan. Banyak lagi dalam Quran dari segi perkara peribadatan dan sebagainya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailah Mubarakah, Lailah Al-Qadr. Jadi apa itu Al-Qadr? Orang cakap qad kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qad tu apa? Orang Melayu kata qadar. Qad itu orang Melayu kata qadar. Bukan qada. Qada lain, qadar. Orang Melayu kata qadar. Yang membawa maksud qadar itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikut dalam kitab. Kalau tuan-tuan dapat kitab ni bagus. Ensiklopedia Ramadan. Semua cerita mengenai Ramadan, semua cerita mengenai Al-Quran ada dalam ini. Ya. Dia tak ada cerita lain, dia cerita itu ya. Cerita Ramadan semua ada dalam ni. Cerita Lailatul Qadr ada dalam ni. Cerita orang beramal, apa nak buat dalam bulan Ramadan ada dalam ini. Jadi tak adalah lewat lagi, pergi ke kedai buku beli, boleh baca. Ya, boleh baca. Qad itu ialah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia tetap? Dah ditakdirkan malam. Apa yang berlaku pada malam Lailatul Qadr? Ajal dah tetap, rezeki dah tetap, peristiwa-peristiwa dalam setahun yang Allah SWT beri pada malaikat untuk menyempurnakannya. Kan? Ajal Allah Ta'ala dah bagi pada malaikat. Malaikat Israel pandang ya. Pandang, semua dia pandang ni. Malaikat Israel semua dipandang kita ni. Tengok kan. Nyawa siapa yang nak direntak ni pada malam ni. Nyawa siapa yang akan ditarik pada petang ini kan. Nyawa siapa yang akan ditarik tengah hari ini, pandang. Itu Allah Ta'ala beri pada malaikat. Begitu juga mengenai rezeki. Allah Ta'ala menurunkan rezeki melalui malaikat Mikail. Turun rezeki. Oleh kerana Allah SWT sayang kepada hamba-hambanya. Seperti mana termaktub dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah tetap bagi rezeki pada hamba dia. Ulat dalam batu pun ada rezeki. Janganlah bimbang. Kan? Tentang rezeki. Dalam setahun. Dan semuanya itu disempurnakan. Tak ada yang tak sempurna. Sempurnakan. Si Fulan bin si Fulan sempurna umurnya. Dia 90 tahun. Sampailah 90 tahun. Habislah dia. Kan? Habis dia. Si Fulan bin si Fulan. Dia makanannya, rezekinya akan gugur daripada mulutnya. Dah masuk dalam mulut, gugur, keluar. Kan keluar balik. Ada yang keluar suleh beras, suleh nasi. Ada yang keluar semua sekali. Sedang makan batuk, semua keluar. Dah keluar semua, dia pun menggeletek, habis. Dah habis. Mana pergi? Habis, kata dia. Dah habis. Itu semua sudah pun ditetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Baik. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas tulis dalam kitab Ummul Kitab, pada malam Lailatul Qadr yang terjadi dalam setahun dari kematian, kehidupan, rezeki, hujan, apa juga perkara-perkara, sehinggalah
para hujjaj, iaitu orang yang mengerja haji, yang mana si fulan akan pergi, yang mana si fulan tak dapat pergi. Ibnu Abbas tulis begitu. Qad tu itulah dia kata dia. Kemudian Imam Az-Zuhri dia tulis apa? Maksud qad itu ialah yang agung. Malam yang agung. Lailatul Qad. Lailah tu malam. Qad tu kita ada cerita sekarang ni qad. Qad tu agung. Malam yang agung. Sebab apa agung? Apa sebab agung? Sebab dalam Al-Quran menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qad itu terlebih baik dari 1000 bulan. Sebab itu maha agung. Satu malam Lailatul Qad itu, satu malam Qad itu lebih, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Kita hidup rata-rata 80 tahun sekarang ni. 80 tahun. 80 tahun tolak 15 umur balik, tinggal lagi 65 tahun. Kebaikan yang kita buat 65 tahun itu belum lagi sama dengan 1000 tahun. 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 1000 bulan bahagi dengan 12 bulan. Dapatnya 12 kali 8, 96. Baki 4, 40. 12 kali 3, 36. Jadi lebih kurang 83 tahun 3 bulan. Dia 86 tahun 3 bulan. Kalau orang itu umurnya 100 tahun pun tak sama lagi dengan satu malam Lailatul Qadr. Tak sama. Sebab satu malam tu daripada mula berlaku Lailatul Qadr itu sampailah kepada waktu subuh. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera sehingga keluar fajar. Itu yang kita nak rebut. Nak rebut malam Lailatul Qadr. Bukan kita saja rebut. Rasulullah 10 malam yang terakhir itu dia kejut semua family dia. Bangun beribadat. Jadi masjid kita 10 malam akhir Datuk akan bawa Qiyamul Lail. Bawa Qiyamul Lail. Sesiapa yang hadir Qiyamul Lail itu berbahagialah dia. Sebab dalam hadis kata 10 malam terakhir tak tahu yang malam mana. Malam mana akan berlaku tak tahu. Tapi 10 malam terakhir akan berlaku Lailatul Qadr. Rebutlah. Sebab pahalanya amat besar. Kebaikannya amat besar. Apa kebaikan? 1000 bulan kebaikan. Kan? Cubalah kita tengok kita punya. Satu hari dalam bulan Ramadan ni, satu hari berapa kebajikan yang kita buat dalam bulan Ramadan. Bulan tak Ramadan berapa kebajikan kita buat. Kan? Dalam bulan Ramadan ni jemaah subuh, jemaah zuhur, jemaah asar, jemaah maghrib, jemaah isya, malam pula tarawih, lepas tu witir pula, baca Quran, berzikir, bertahmid, bertahlil, kan? Banyak. Lepas tu tak ada, susut je. Balik seperti asal. Kan? Balik cerita lama. Kan? Baik.
Itu tadi Zuhri. Kemudian pendapat Khalil bin Ahmad, apa dia kata? Lailatul Qadr ini, qad tu ialah sempit. Terasa sempit. Apa sebab sempit kata dia? Dunia ni terasa sempit sebab ramainya malaikat turun pada malam tersebut. Semua malaikat turun. Malaikat tahulah dia punya sayap. Walaupun sayap tu terhampar semua sekali, sepatutnya gelap, tetapi menjadi dingin. Tak begitu terang, tidak begitu gelap. Itu kelebihan Lailatul Qadr. Itu kata Khalil. Kemudian Ibnu Qutaibah, Qutaibah kata apa? Makna qadr itu ialah hukum ataupun keputusan, kerana pada malam tersebut semua urusan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi malam tu. Siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, malam itulah Allah Taala bagi. Kadang-kadang kita terus baca Quran malam, tak berlaku malam tu, malam esok, itu tak ada rezeki lah tu. Ya. Baik. Qad apa? Sebab malam itu diturunkan Al-Quranul Karim. Malam itu diturunkan Al-Quranul Karim. Sebab tu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam Qad itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi panduan kita, kan? Menjadi panduan kita. Allah Ta'ala tunjuk berbagai-bagai tempat. Macam berlaku tsunami di Aceh, Quran tak terjejas. Masjid tak terjejas. Beberapa masjid tak ada jejas apa-apa. Masih utuh, kelilingnya habis. Rumah semua hancur, habis. Pokok pun tak ada. Tapi masjid masih utuh. Itu kelebihan Allah Ta'ala memberi pada sesuatu. Baik. Syekh Al-Muraghabi berkata, malam Lailatul Qadr itu ialah saat kemunculan sinar petunjuk dan hari permulaan bagi agama baru yang diturunkan kepada seorang yang terbaik dari kalangan umat manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan malam Lailatul Qadr. Baik. Kita dah jelas apa itu Lailatul Qadr. Dan kelebihan malam Lailatul Qadr pun kita dah cerita tadi. Bila berlaku? Bila berlaku ni? Berlaku malam Lailatul Qadr ni bila? Kita tengok kejap. Bila berlaku? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fi Ramadan." Hiya, iaitu Al-Qadr, Lailatul Qadr itu berlaku dalam bulan Ramadan. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku pada bulan Ramadan. At-tamisuha fil ashril awakhir fa inna witrun fi 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 atau fi akhiril lailah faman qamaha iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Hadis, ia berlaku dalam bulan Ramadan, maka carilah ia pada malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, iaitu malam-malam
ganjil. Witrun itu ganjil. Witir, ganjil. Sebab tu sembahyang sunat witir tak boleh buat 2. Dia kena buat 3. 11 kan. Malam ganjil. Malam ganjil dalam bulan Ramadan ialah malam 21. Malam ni 18. Kan? 18 ke 19? Dia malam 21. Malam 23 tu ganjil. Malam 25. Malam 27. Malam 29. Itu dia. Tu hadis Nabi kata 10 malam terakhir khusus dalam malam ganjil. Malam 31 tak ada. Siapa yang kira malam 31 tu dia tak betul kira. Ya. Atau pada malam terakhir. Malam raya lah malam terakhir. Kan? Sesiapa yang mendirikan pada malamnya sepenuh keimanan. Mendiri malam. Maksudnya qiyamul lail. Siapa yang qiyam pada malam itu. Ya. Qiyam itu termasuk tarawih. Termasuk witir. Termasuk zikir. Termasuk doa. Termasuk baca Quran. Siapa yang qiyam pada malam itu, ya, sepenuh keimanan, maksudnya dengan penuh harap dan kepercayaan bahawa dia bertemu dengan Lailatul Qadr pada malam ini, ya, dengan harapan yang tinggi, dengan harapan penuh kepada Allah SWT, ya, maka akan diampun. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah Ta'ala ampun dosanya yang lalu dan yang kemudian. Itu dia kelebihan. Itu dapat apa yang dapat dalam malam Lailatul Qadr itu dia. Ya. Jadi apa nak buat dalam malam Lailatul Qadr? Berbanyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ya, bukan saja malam ganjil tu baca Quran. Baca Quran. Bacalah bila-bila pun. Sampai bila-bila baca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu mensyufaatkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran itu mensyufaatkan. Bila? Alam barzah akhirat. Al-Quran mensyufaatkan pembacanya. Dia Al-Quran. Jangan bila mati dia tak pernah baca Quran, bila mati je dikapannya Al-Quran bersama dia, tu tak betul tu, kan? Bacalah Al-Quran. Belajarlah membaca Al-Quran. Kan? Al-Quran. Baik. Tasbih, bertasbih, dia bertaubat, mohon keampunan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadr pada tahun ini. Harapan penuh. Jadi masjid dipimpin oleh Datuk Haji Muhammad akan mengadakan qiyamul lail 10 malam terakhir. Datanglah pukul 3. Pukul 3.30 mula. Lebih kurang 40 minit. Begitulah. Pukul 4 boleh balik makan sahur. Lepas tu datang lagi untuk berjemaah. Kalau nak bawa bekal makan sahur pun boleh. Ada orang tak bersahur. Tak bersahur ni tak dapat sunat lah. Bersahurlah. Walaupun sebiji buah tamat, kan. Jadi setakat itu dulu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.